babur rukhsati fi dhalik. Babur rukhsati fi dhalik. Wa bihi qala haddathana Abdullah bin Maslamah an Malik an Yahya bin Sa'id an Muhammad bin Yahya bin Habban an ammihi Wasi' bin Habban an Abdullah bin Umar qala laqad irtaqaitu ala zahri al-bait ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله قال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. يستقبلها. Baik, kita balik semula ke tempat mula-mula baca tadi untuk melihat terjemahannya pula. Ar-rukhsah, keharusan, kebenaran, kelonggaran, kemudahan. Kebenaran menghadap kiblat ketika membuang air. Jadi kalau bab sebelum ni melarang kita menghadap kiblat ketika membuang air. Ni bab kelima ni menceritakan tentang keharusan pun. Baik, kalau kita tengok bab sebelum ni kan, ni semua ni daripada ni lagi 9, 10, 11 di sini semuanya di bawah bab tu. Ni hadis yang ke-10. Semuanya melarang daripada menghadap kiblat. Cuma dalam hadis yang ke-11 yang kita telah baca sebelum ni, hadis yang ke-11 sekejap. Ni hadis yang ke-11 disebut dilarang, tetapi yang dilarang itu kalau di tanah lapang. Kalau ada sesuatu yang menghalang atau menghadang ataupun menutupi di hadapan kita tu, maka tidak mengapa. Ni hadis yang ke-11 ni nampak ada dah kelonggaran di situ. Tapi ini masih di bawah bab sebelum ini. Jadi bab sebelum ini ni berkait dengan nota sebelum ni lah. Berkait dengan nota sebelum ni. Ini bab 1. Bab 2. Ini bab kelima. Bab keempat. Bab keempat ni kalau nota sebelum ni lah, iaitu larangan menghadap kiblat ketika qada hajat. Ketika buang air lah. Tak kira air besar ke ataupun air kecil. Karahiyati istiqbalil qiblah inda qada'il hajat. Babu karahiyati istiqbalil qiblah inda qada'il hajat. Jadi hari ni, malam ni kita bincang bab kelima, babur rukhsati fi dhalik, bab kebenaran melakukannya. Nya tu apa? Kita tengok pada bab sebelum ni, larangan menghadap kiblat. Jadi maknanya kebenaran menghadap kiblat lah. Dhalika tu, isim isyarat tu balik ke sini, balik kepada istiqbalil qiblat. Kalau bab keempat ni, larangan menghadap kiblat. Jadi bab kelima, rukhsah fi dhalik, kebenaran melakukan begitu. Yang ni kebenaran menghadap kiblat lah ketika qada hajat. Jadi dhalika tu balik kepada istiqbal. Balik kepada istiqbal. Balik kepada tajuk yang keempat. Mana perkataan yang terdapat di dalam tajuk yang keempat. Jadi ini makna fi dhalik. Fi dhalika. Tapi oleh kerana kita nak menjelaskan tajuk tu, kita tu buat begitulah. Kebenaran menghadap kiblat ketika membuang air. Asal makna dia kebenaran pada yang demikian itu. Kalau terjemahan lama dia kata gitulah. Ar-rukhsah, kebenaran atau kemudahan
kelonggaran pada yang demikian itu. Yang demikian itu tu apa? Macam kita kata tadi lah, musyarun ilaih dianya ialah perkataan yang ada pada tajuk bab yang keempat, iaitu istiqbal, qiblah. Kebenaran menghadap kiblat lah. Jadi kita terus buka dalam tajuk ni, terus buka yang sama-sama tu kita terus buka. Sebab isim syarat, isim mausul apa semua tu dia termasuk dalam isim mubham, isim yang samar. Kalau kita sebut itu saja masih samar. Kalau hadha, ini, masih samar itu sebenarnya. Ini, itu masih samar. Yang misalnya samar. Sebab apa-apa saja boleh yang tu. Kalau selagi tidak sebut selepas dia tu apa-apa tak jelas. Yang baru ke, yang cantik ke, yang besar ke, yang kecil ke. Sama juga itu. Kalau kita bercakap itu, tunjuk tu, nampaklah. Kalau orang tak tengok isyarat kita tu, tak nampak. Jadi itu, misalnya rumah ke, itu burung ke, ini laptop ke, ini meja ke misalnya. Kalau selagi tak sebut tu tak jelas. Sebut ini saja. Sebab selepas ini tu boleh apa saja pun. Fi dhalika tu, dha tu isim isyarat. Isim isyarat ni mubham, samar, dia tak jelas. Maka untuk menghilangkan kesamaran itu, kita terus keluarkan musyarun ilaih dia tu. Apa yang diisyaratkan, apa yang diisyaratkan kepadanya itu, iaitu istiqbal lah. Sebab itu kita kata kebenaran menghadap kiblat ketika membuang air. Dia kalau isim isyarat, dia ada musyarun ilaih. Jadi musyarun ilaih itu ada di dalam tajuk bab yang keempat, iaitu istiqbal. Tajuk bab yang keempat tu panjang. Tapi ni zalika ni, ni balik situ. Saya sebut beberapa kali tu, takut-takut ada yang tak biasa lah dengan cara bahasa Arab ni. Mungkin dia tak berapa jelas. Macam mana ar-rukhsah fi dhalika ni, mana ada ni semua ni menghadap. Ar-rukhsah tu, kebenaran tu adalah fi dhalika tu, pada dhalika yang demikian itu. Itu mana asalnya. Tapi macam mana pula boleh terjemah gini? Jawabnya macam kita sebut tadi lah. Itu satu perkara. Jadi begitu juga dia kata zalika, dia tidak kata tilka. Zalika kalau muzakkar, kalau tilka muannas. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Tilkar rusulu, tilka tu isim isyarat juga, tapi untuk muannas. Jadi di sini dia guna zalika, babur rukhsati fi zalika. Sebab apa? Sebab musyarun ilaih itu, yang diisyaratkan kepadanya itu adalah isim muzakkar. Jadi dia kena ambil kira lah, ni apa? Istiqbal. Makna zalika dia tidak balik kepada ni. Dia tidak balik kepada karahiyah ni. Kalau kita kata balik situ, salah. Bab kebenaran, larangan. Bab kebenaran, larangan menghadap kiblat. Apa makna? Bab kebenaran kiblat, tak boleh juga. Kiblat ni muannas. Karahiyah muannas juga. Sebab ada ta marbutah. Kalau kita kata fi dzalika fil bab tu, bab ni balik kepada bab, tak boleh juga. Walaupun dia muzakkar, tapi tak sesuai makna dia. Bab kebenaran pada yang demikian itu, yakni pada bab itu, apa makna? Bengong, tak faham. Sama juga kalau balik ke mana-mana perkataan lain, tak boleh. Dia kena balik ke sini.
Ini cara nak marji', nak kembalikan dhamir, nak kembalikan musyarun ilaih, itu perlukan kepada kemahiran, perlu kepada kepandaian. Kalau tidak kita tak tahu nak kembalikannya ke mana, nak kaitkannya dengan perkataan mana. Kaitkan dengan bab ni semua sekali tak kena. Dia kena kaitkan dengan perkataan ini saja, istiqbal. Jadi istiqbal tu muzakkar. Selesai masalah. Jadi kita bahas dari segi tajuk yang Imam Abu Dawud buat dulu. Rukhsah lawannya azimah. Azimah makna hukum yang tetap, hukum yang asal, hukum yang kira berat lah. Hukum yang sifatnya berat. Rukhsah kebenaran, kelonggaran. Setelah ada azimah dulu, keberatan dahulu, barulah ada keringanan. Jadi ini bab keringanan, bab kelonggaran, kemudahan, kebenaran. Kebenaran dengan maksud memudahkan. Itu rukhsah. Seperti kita kata sembahyang tamam, sembahyang 5 waktu ni lah, sembahyang tamam yang sempurna itu azimah. Berdasarkan hukum azimah. Yang hukum asal yang agak berat lah. Sebab kena sembahyang pada waktu masing-masing. Tak boleh nak jamu, tak boleh nak pendekkan, qasarkan. Baik. Kalau kita kata hukum sembahyang jamu, sembahyang qasar, itu termasuk dalam rukhsah. Termasuk dalam bab rukhsah. Kemudahan, kebenaran untuk memudahkan kita yang diberikan oleh Allah SWT. Itu rukhsah orang panggil. Jadi kita boleh jamak, kita boleh qasar, itu berdasarkan hukum rukhsah. Sembahyang tamam ketika duduk di rumah tak ada apa-apa tu, kita tak boleh nak buat macam tu, adalah berdasarkan hukum azimah orang panggil. Kita tahu dulu sifat hukum tu. Jadi sama juga di sini. Kalau nak kira kena jaga tu beratlah. Susahlah. Susah. Sebab apa kita dah bincang dah sebelum ni, ada yang berpendapat memang tak boleh ikut mana-mana. Tak kira di tempat macam mana, tempat tertutup atau tempat terbuka, memang tak boleh. Tak boleh tu sampai ke peringkat mana? Haram ke? Iyalah, haram lah. Haram lah. Itu beratlah tu. Beratlah tu. Azimah. Kalau orang ambil pendapat tu lah. Jadi bagaimana kalau kita pergi di rumah, kita sewa rumah apa ke, rumah tu memang kebetulan tandas dia tu menghadap ke arah kiblat. Jadi kita duduk dalam dosa sentiasa gitu ke jadinya. Sebab nak duduk tak betul, tak kena, tak selesa, nak buang air. Jadi dengan sebab itu ada kelonggaran ini. Ada rukhsah ini. Paling tidak ketika dalam keadaan itulah, bukan sengaja, bukan kita buat, bukan kita pisah, bukan kita pandai-pandai, tapi oleh kerana benda tu dah dibuat gitu. Paling tidak adalah kemudahan di situ sepatutnya. Sebab Islam ni dia tidak susah semata-mata, tidak. Sesuai dengan firman Allah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah SWT nak kemudahan untuk kamu. Dia tidak nak kesusahan untuk kamu. Itu dasar, salah satu asas ajaran Islam. Jadi hukum-hukumnya pun banyak perkara dalam hal ibadat, dalam hal macam-macam, dia ada kelonggaran itu. Terutamanya dalam keadaan-keadaan tertentu. Begitulah. Yang lain-lain pun sama. Itu sifatnya. Innama bu'ithtum muyassirin walam tub'athu mu'assirin. Itu dalam hadis. Sesuai dengan ayat Quran tadi juga. Kamu sebenarnya diutuskan untuk memudahkan. Kamu tidak diutuskan untuk menyusahkan orang.
Jadi kalau ada sifat susah tu, jadi ada tak kena lah tu. Ada tak kena. Sebab Islam ke mana-mana pun sebenarnya dia mudah. Dalam bab ni pun sama. Tidak kata bab sembahyang saja, bab ni pun sama. Kita ada nota di sini 75. Hadis ke-12 di bawah bab ini tidak begitu bertepatan dengan tajuk bab yang diadakan oleh Imam Abu Daud ini. Kerana tajuk bab berkenaan dengan keharusan menghadap kiblat. Sedangkan hadis berkenaan pula menunjukkan keharusan membelakangi kiblat. Kecualilah kalau dikatakan oleh kerana hukum menghadap kiblat dan membelakanginya sama, maka apabila telah sabit keharusan membelakangi kiblat, berarti harus jugalah menghadap kiblat. Gitu caranya. Cuba kita perhati. Ini tajuk ni keharusan kebenaran menghadap kiblat. Ketika buang air lah maksudnya. Cuba tengok hadis. Cuba tengok hadis. Sesungguhnya aku pernah naik ke atas sutuh rumah, lalu aku ternampak Rasulullah SAW sedang bertinggung di atas dua batu bata dalam keadaan menghadap Baitul Maqdis. Jadi kiblat Baitul Maqdis ni kiblat dulu umat Islam. Sekarang ni tak ada dah tu. Zaman Nabi pun hanya seketika saja. Sekitar 16 bulan. Gitu je menghadap kepada Baitul Maqdis tu. Kalau kita kata hadis ini nak menceritakan keharusan menghadap kiblat tu kiblat Baitul Maqdis, maka ia tak ada kena-mengena dengan umat sekarang ni yang ada sekarang ni. Keharusan tu kepada Nabi dah orang pada masa tu ya, zaman Nabi tu. Baru sesuai dengan tajuk. Keharusan menghadap kiblat ni maksudnya kiblat Baitul Maqdis. Sedangkan yang kita duduk cerita sekarang ni, kiblat yang ada sekarang ni lah, Kaabah tu. Jadi keadaannya bila menghadap kepada Baitul Maqdis, dia Kaabah tu berada di belakang. Jadi hadis ni mengisbatkan membelakangi kiblat, bukan menghadap kiblat. Sedangkan tajuk bab keharusan menghadap kiblat, bukan keharusan membelakangi kiblat. Hadis ni nak menyatakan keharusan membelakangi kiblat. Kalau kiblat tu Kaabah lah. Sebab kalau orang yang berada di Madinah, bila dia menghadap ke arah Baitul Maqdis, maka Kaabah akan berada di belakangnya. Gitu. Jadi tak berapa tepat lah kira-kiranya. Yang didakwa ialah keharusan menghadap. Bukti yang dibawakan ialah keharusan membelakangi. Itu tak sesuai. Hadis yang ke-12 ni. Tapi kalau kita tengok hadis yang ke-13, itu sesuai. Ini sesuai. Sesuai. Cuba kita tengok. Baik. Nabi SAW melarang kita menghadap kiblat ketika membuang air kecil. Kemudian aku melihat baginda setahun sebelum wafat membuang air kecil dengan menghadap ke arah kiblat. Kalau hadis yang ke-13 ni memang cerita menghadap ke arah kiblat. Jadi kiblat ni kiblat mana? Kiranya ke Kaabah lah. Itulah kiblat yang berkekalannya. Tidak bercerita tentang Baitul Maqdis ni. Apa makna kalau cerita tentang Baitul Maqdis? Apa pengajaran yang umat kemudian didapat? Sebab tak boleh ikut dah, tak ada kena-mengena, tak ada ikatan dah kita dengan kiblat tu. Sehingga kalau kita duduk dalam masjid di Baitul Maqdis tu, Masjidil Aqsa pun kita kena menghadap ke arah Kaabah. Tak sah dah. Kalau duduk dekat tu menghadap kepada Baitul Maqdis tu sekarang ni. Sebab ia sudah mansuh. Sudah mansuh, tak boleh dah. Jadi yang kira-kira tepat dengan tajuk bab itu ialah hadis yang ke-13. Adapun hadis yang ke-12 di bawah bab ni, bab kelima ni, tidak begitu tepat. Tidak begitu tepat. Kalau kita tengok pada zahirnya lah. Kalau kita tengok zahir. Kecuali kalau kita kata hukum menghadap kiblat dan membelakanginya sama.
Jadi bila boleh membelakangi kiblat, berarti menghadap kiblat pun boleh jugalah. Difaham daripada situlah, sebab hukumnya sama asalnya. Membelakangi pun tak boleh, menghadap pun tak boleh. Bila membelakangi boleh, mana menghadap pun boleh jugalah. Difahami begitu. Berarti harus jugalah menghadap kiblat. Kemudian Imam Abu Daud bawa hadis yang ke-12 ni. Hadis yang ke-12 ini Imam Abu Daud ambil daripada Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab Al-Qa'nabi. Beliau meriwayatkan kepada kami, dia meriwayatkan kepada kami, kata Imam Abu Daud, daripada Malik. Malik itu Imam Malik lah. Maknanya seorang saja di antara Imam Abu Daud dengan Imam Malik ni, iaitu Abdullah bin Maslamah, murid Imam Malik. Jadi hadis ni dalam Muwatta Imam Malik pun ada. Ada kalanya riwayat Imam Malik di luar Muwatta ni, kalau kita tengok dalam Muwatta tak ada. Tapi ada juga yang ada di luar Muwatta, mana dalam kitab-kitab lain itu, dalam Muwatta pun ada juga. Termasuk hadis ini. Jadi Abdullah bin Maslamah ni kita tak bagi biodata dia, sebab dia ni termasuk dalam perawi yang mula-mula sekali. Bila kita belajar Abu Daud ni mula-mula sekali, cuba kita tengok di sini, kita bertemu dah dengan dia. Cuba tengok. Hadis mula-mula sekali. Haddatsana Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab Al-Qa'nabi. Tadi dia sebut setakat ni saja. Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab Al-Qa'nabi. Kita dah ada nota ni. Nota 3 di sini. Ada. Dia ni antara anak murid Imam Malik yang utama juga. Seperti anak-anak muridnya yang lain. Dan dia mempunyai Muwatta Imam Malik tersendiri yang diriwayatkannya. Berbeza daripada Muwatta yang ada hari ini. Berbeza. Sebab Muwatta tu dia ada banyak nuskhahnya. Salah satu nuskhahnya ialah nuskhah Qa'nabi, orang panggil. Nuskhah Qa'nabi ni. Siapa dia? Inilah Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab. Tapi hadis yang pertama tu, dia tidak riwayatkan daripada Imam Malik. Dia riwayat daripada Abdul Aziz. Tak apalah. Itu kita cerita yang sudah dah. Dia meriwayatkan daripada Malik 76. Malik maksudnya Imam Malik lah. Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Al-Harith Al-Asbahi. Abu Abdullah adalah kunyahnya. Imam Malik ni kunyahnya Abu Abdullah. Beliau adalah salah seorang imam mujtahid dan tokoh Islam sepanjang zaman. Tak ada siapa yang tak kenal dia ni. Dikenali sebagai Imam Darul Hijrah. Kalau kata Imam Darul Hijrah, Imam Malik lah. Dan Imam Malik ni dia tak pergi ke mana-mana. Untuk belajar, mencari ilmu agama ni, dia duduk di Madinah. Sebab Madinah memang pusat ilmu. Di lain tak ada lebih banyak daripada Madinah. Tidak pergi ke mana-mana pun alim. Hadis-hadisnya terdapat di dalam ke-6 kitab utama hadis. Imam Malik ni dalam Sunan Sittah ada. Imam Malik dilahirkan pada tahun 93 Hijrah dan meninggal dunia pada tahun 179 Hijrah. Jenazahnya dikebumikan di perkuburan Baqi. Itu cerita ringkas dia lah. Kalau nak yang panjang, kena tengok di lain lah. Sahih Bukhari jilid 1 yang telah cetak dah tu. Syarah Sahih Bukhari jilid 1. Kalau kita tengok dalam ni. Dalam ni dah ada. Dalam ni dah ada. Ambil masa sikit pasal banyak kan. Ni cuba tengok ni. Biodata Imam Malik. Biodata Imam Malik. Panjang. Saya buat di sini lebih panjang lah. Jadi kalau nak yang lebih panjang, tengok di sini.
Tadi yang ringkas, yang ringkas. Di sini lebih panjang. Dan saya bagi dah di sini sebab dah siap dah kan. Bagi dengan rujukan apa semua. Jadi boleh tengok di sinilah. Kemudian daripada Yahya bin Sa'id. Daripada Yahya bin Sa'id. Jadi kalau kita tengok an Yahya bin Sa'id, tidak jadi masalah. Imam Malik riwayat secara an-anah ni, an. Imam Malik meriwayatkan secara an-anah tak jadi masalah. Walaupun dia tak sebut haddathana. Seperti mana Imam Abu Dawud sebut haddathana Abdullah ibn Maslamah an Malik. Dia tak kata qala haddathana, tapi an saja. Tak jadi apa, tak jadi masalah, tidak mencacatkan sanad itu. Kalau perawi itu perawi mudallis, perawi bermasalah, bila dia meriwayatkan dengan an ni, tu jadi masalah. Jadi dhaif hadis tu. Tapi Imam Malik ni kan orang kuat. Dia tidak jadi dhaif dengan sebab itu. Dengan sebab ni daripada ni. Daripada ni tidak saja-saja. An-anah. Riwayat secara an-anah. Tidak mencacatkan hadis. Yahya bin Sa'id. Dia meriwayatkan daripada Yahya bin Sa'id bin Qais bin Amr bin Sahl bin Tha'labah al-Ansari an-Najjari. Ni. Ini yang dia riwayatkan daripada ni. Perawi ni. Saya nak daripada sini orang lainlah pula baca ya. Siapa nak baca? Silakan. Silakan. 37 tak? Ya. Bin Qais bin Amr bin Sahl bin Sa'labah al-Ansari an-Najjari. Perawi siqah lagi sabt, teguh. Beliau termasuk dalam tabaqah tabi'in kecil. Hadis-hadisnya juga terdapat di dalam ke-6 kitab utama hadis. Tabi'in kecil ialah orang yang sempat bertemu sahabat-sahabat kecil Nabi SAW. Ada seorang lagi, Yahya bin Sa'id, yang segenerasi dengan Yahya bin Sa'id al-Ansari ini. Dia ialah Yahya bin Sa'id Abu Hayyan At-Taimi. Maknanya sama-sama generasi sigar tabi'in, orang panggil. Sebab dia ada beberapa orang. Yahya bin Sa'id ni. Takut keliru. Jadi kita sebutlah. Yang sama segenerasi dengannya. Yang ini termasuk dalam sigar tabi'in. Iaitu Abu Hayyan At-Taimi. Yahya bin Sa'id. Yahya bin Sa'id Abu Hayyan At-Taimi. Teruskan, Izzuddin. Adapun Yahya bin Sa'id Al-Qattan dan Yahya bin Sa'id Al-Umawi, mereka terbilang sebagai guru bagi guru pengarang-pengarang ke-6 kitab utama hadis. Yahya bin Sa'id Al-Ansari meninggal dunia pada tahun 143 Hijrah. Maknanya Yahya bin Sa'id Al-Qattan dan Yahya bin Sa'id Al-Umawi ni bawah lagi pada tu. Ia termasuk dalam perawi yang merupakan guru bagi guru, syuyukh, guru bagi guru, pengarang Sunan Sittah tu. Maknanya di bawah lagi daripada tabi'in kecil tu. Tabi'in lah kira-kiranya. Sebab kalau tabi'in itu ada tabi'in besar, tabi'in pertengahan, tabi'in kecil. Lepas tu tak ada lah. Tabi'in lah kira-kiranya. Maknanya Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Yahya bin Sa'id Al-Umawi itu dari kalangan tabi'in. Seperti Imam Malik misalnya, tabi'in. Ia bukan termasuk dalam tabi'in. Yang termasuk dalam tabi'in, kalau di kalangan imam yang 4 tu, Imam Abu Hanifah seorang saja. Daripada Muhammad bin Yahya bin Habban. Jadi Yahya bin Sa'id ni ambil daripada siapa hadis ni? Daripada Muhammad bin Yahya bin Habban. Ni 78 pula nota ni. Izzuddin baca lagi.
bin Munqis bin Amr al-Mazini al-Ansari Al-Mazini. al-Mazini al-Ansari al-Madani. Hmm. Abu Abdillah kunyahnya. Hmm. Seorang perawi faqih lagi siqah. Hmm. Ibnu Ma'in, An-Nasa'i dan lain-lain mengatakan beliau siqah. Hadisnya terdapat di dalam Sunan Sittah. Muhammad bin Yahya meninggal dunia pada tahun 121 Hijrah. Jadi kalau kata dalam Sunan Sittah tu maknanya dalam Tirmizi apa ada lah juga. Contohnya saya nak tunjuk di sini. Dalam Tirmizi misalnya. Dalam Tirmizi ada hadis ini. Ini hadis yang ke-9. Hadis yang ke-10. Kalau kita pernah ikut kelas saya dahulu, bukan atas. Semasa di KL dahulu, kita dah belajar dah ni. Kita dah belajar dah hadis ni. Inilah. Cuba perhati di sini. Imam Tirmizi ambil hadis ni, hadis nombor 9 ni. Daripada Hannad ambil daripada Abdah bin Sulaiman. Abdah bin Sulaiman ambil daripada Ubaidillah bin Umar. Ubaidillah bin Umar ambil daripada Muhammad bin Yahya bin Habban. Sampai di sini, daripada sini ke atas sama sanadnya. Sama. Dengan Abu Daud. Cuma Imam Abu Daud di bahagian bawah ni lain. Abdullah bin Maslamah, lepas tu Malik. Apa ni? Ini sanadnya. Abdullah bin Maslamah, Malik, Yahya bin Sa'id, lepas tu baru Muhammad bin Yahya bin Habban. Di sini sama dengan Tirmizi. Itu maksudnya dalam Sunan Sittah ada, termasuk dalam Tirmizi. Orang-orang yang pernah mengikuti saya di peringkat awal dahulu. Tirmizi yang kita baca sekarang tu lama dah, setelah beberapa tahun. Dulu di MSU dan beberapa tempat lagi di KL tu kita buat kelas di sana. Ni hadis ni dah bertemu dah. Hadis yang sama lah, cuba perhati. Cuma dia adalah tempat-tempat yang berbeza. Nanti saya tunjuk, nanti akan datang. Yahya bin Habban. Muhammad bin Yahya meninggal dunia pada tahun 121. Okay. Kemudian dia ambil daripada siapa? Daripada pak ciknya, Ammi Wasi' bin Habban. Dia Yahya bin Habban, Wasi' bin Habban. Wasi' ni adik-beradik Yahya ni lah. Adik-beradik Yahya. Wasi' bin Habban, itu pak saudara dia. Siapa pula Wasi' bin Habban ini? Izzuddin baca 79. Wasi' bin Habban bin Munqis bin Amr al-Mazini An-Najjari Al-Ansari Al-Madani. Sesetengah ulama membilangnya dan ayahnya sebagai sahabat Nabi SAW. Setengah yang lain pula mengiranya termasuk dalam tabaqah generasi kedua, kibar tabi'in. Tabi'in, yakni tabi'in besar. Beliau dipercayai thiqah. Wasi' meninggal dunia di antara tahun 91 hingga 100 Hijrah. Jadi Wasi' ni, Wasi' bin Habban, dia dan ayah dia ni ada khilaf ulama. Ulama rijal. Ada yang kata kedua-duanya sahabat. Wasi' pun sahabat, Habban pun sahabat. Ada yang kata tidak. Habban tu tak ada khilaf lah, Habban tu. Wasi' ni. Wasi' ni ada yang kata dia tidak sahabat. Tapi dia termasuk dalam tabi'in besar. Tabi'in maknanya yang sempat dengan sahabat besar. Sahabat besar tu maksudnya sahabat yang terlibat dalam peristiwa-peristiwa besar. Ataupun sahabat-sahabat yang memeluk agama Islam di peringkat awal. Sahabat-sahabat tua. Itu maksudnya tabi'in
besar, kibar tabi'in. Jadi kalau kita kata dia tabi'in, maka dia ni thiqah. Kalau kita kata sahabat, tak payah ada dah lafaz ta'dil thiqah apa ni. Lafaz ta'dil thiqah ni mengambil kira kalau dia tu, jadi bagi orang yang kata dia tu tidak sahabat, tabi'in. Bila tabi'in, adalah lafaz ta'dil ataupun jarh tu. Jarh dan ta'dil itu. Sebab jarh dan ta'dil ni dia bermula daripada tabi'in. Adapun sahabat tu tak ada jarh dan ta'dil. Tak perlu dah kepada ta'dil. Memang mereka itu semuanya adil. Sebab itu dia ada macam pepatah lah, kata-kata. Ulama-ulama hadis ni, as-sahabah kulluhum udul. Sahabat Nabi itu semuanya adil. Jadi kalau kita kata wasi' dia termasuk dalam sahabat, adil. Jadi tak perlu dah thiqah ni. Contoh saya nak kemukakan dalam kitab. An ammihi Wasi' bin Hibban. Muhammad bin Yahya bin Habban ni mengambil daripada pakciknya Wasi' bin Habban bin Munqidh dan seterusnya. Sahabi ibnu sahabi. Satu pendapat. Waqila, ada pendapat lain mengatakan dia termasuk dalam tabaqah kedua daripada kibar tabi'in, thiqah. Jadi dia tulis thiqah di sini kalau mengambil kira dia ni tabi'in. Bukan mengambil kira dia sahabat. Kalau sahabat tak perlu dah kata thiqah. Memang thiqah. Itu benda kena faham. Jadi dalam kitab ni dia sebut thiqah ni mana selepas dia sebut tabi'in. Selepas dia sebut pendapat orang yang mengatakan dia tabi'in. Kalau begitu, ia bukan tabi'in yang bermasalah, tidak. Tapi tabi'in yang thiqah. Kalau kata sahabat, jadi thiqah ni tidak berkait dengan dia tu sebagai sahabat. Mana bagi orang-orang yang terima dia sebagai sahabat, tak perlu dah ada lafaz ta'dil seperti ini. Jadi lafaz ta'dil ini untuk dia, bagi orang yang menganggap dia tu, mengatakan dia tu tabi'in. Bukan sahabat. Kena faham tu, istilah tu. Jadi dalam kitab ni kadang-kadang mengelirukan. Itulah thiqah. Jadi thiqah ni berkait dia tu sebagai seorang sahabat ke atau dia tu sebagai seorang tabi'in? Jawabnya, ia berkait, sifat ini berkait dengan dia tu sebagai tabi'in, bukan sebagai sahabat. Kalau sahabat tak perlu dah. Itu benda kena faham. Apa sebab tak perlu? Sebab orang yang telah ditakdilkan oleh Allah SWT, oleh Nabi dalam sekian banyak hadis, perlu apa orang ramai orang lain ni takdilkan dia? Yang jadi masalahnya orang lain daripada tabi'in itulah perlu kepada ta'dil. Kita nak tahulah orang kata macam mana tentang dia. Jadi orang yang lain-lain semua berkait dengan orang. Orang yang kata dia ni bagus, gini orang. Adapun sahabat itu bukan orang biasa, Nabi dan Allah SWT dalam Quran. Dengan sebab itu, ulama-ulama hadis angkat tangan di situ. Tak perlu dah kita bincang kalau macam tu. Kalau sahabat ni macam tu, keadaannya telah ditakdirkan oleh Allah, macam kita nak pertikai pula lah. Keputusan Allah. Allah kata dia tu ulaika humul muflihun, mereka berjaya. Bila kita kata dia ni jahat begitu gini, itu tidak berjaya tu. Ulaika humus sadiqun, mereka itu orang-orang yang benar. Tiba-tiba kita kata dia ni dusta pula. Maknanya kita lawan Allah lah. Sebab itu semua dalam Quran yang disebut tu berkenaan dengan sahabat tu. Ulaika humur rasyidun, mereka itu berada di atas jalan petunjuk. Di atas jalan yang betul. Maknanya kalau kita kata dia ni begini-begini, menyebabkan hadis dia tak boleh diterima sebab dia tidak adil dah. Jadi kita lawan Quran lah maknanya. Gitu. Jadi dalam Quran tu dah ada dah, tak kira sahabat sebelum Fatih Makkah, sahabat selepas Fatih Makkah, ada belaka semuanya ada dalam ayat Al-Quran tu. Pujian terhadap mereka. Sahabat Muhajirin ke, sahabat Ansar ke, semua ada pujian. Jadi bila Allah telah menguji, siapa kita nak mengeji mereka? Itu sebab ulama-ulama ada kita ahli sunnah lah. Itu cerita ahli sunnah. Tak cerita Syiah, tak cerita Khawarij. Kalau Syiah, memang dia tak pakai sahabat ni. 2-3 orang dia pakai.
Yang lain dia tak pakai. Bahkan dia tuduh sahabat ni telah murtad. Wal'iyadzubillah. Mereka tuduh sahabat ni telah murtad. Siapa sahabat? Sahabat-sahabat besar, bukan sahabat yang kita tak kenal ada. Abu Bakar, Umar, Uthman, itu yang murtad. Kalau Khawarij, dia bagi pula sahabat ni. Ada sahabat yang mereka terima, ada sahabat yang mereka tak terima. Sedangkan Allah SWT dah sebut tu umum. Bahkan sebut secara khusus ada. Ni selepas Fatih Makkah. Bagi mereka yang terlibat dengan perang saudara, perang sama sendiri itu kafir, sahabat tu. Tu cerita Khawarij pula. Kafir. Sebab apa dia melakukan dosa besar? Sebab dia telah buat keputusan dia, buat ketetapan dia. Orang melakukan dosa besar jadi kafir. Tak kira dia sahabat kau, siapa kau tak kira. Jadi perang ni, perang saudara ni bunuh sampai mati satu sama lain. Dosa besar tu. Jadi dengan sebab itu dia kata mana-mana yang melakukan dosa besar lah. Sahabat pun kafir. Jadi zaman selepas perang zaman Sayyidina Ali tu semua kafir berlaku. Sayyidina Ali pun kafir juga. Sahabat-sahabat orang perang dengan Sayyidina Ali pun kafir. Gitu cerita. Dia tak pakai lah. Maknanya kalau kaedah hadis, pokok Khawarij ini lagu lain lah. Macam lain, dia tidak seperti kita. Kitab-kitab mereka pun tak ada dah. Tak boleh nak buat rujukan. Gitulah. Kalau ada pun di Oman tu ada buat Khawarij, pecahan-pecahan dia lah. Orang-orang yang berada di sana duduk kata lama-lama pokok ni jadi Sunni belaka. Sebab apa? Perangai Khawarij dia, ciri-ciri Khawarij dia tu semakin menipis. Ya, semakin dekat dengan ahli sunnah. Itu cerita Khawarij. Jadi kata thiqah ni, dipercayai thiqah ni, kalau yang menganggap dia tu salah seorang tabi'in. Wasi' meninggal dunia di antara tahun 91 hingga 100. Kalau di antara begini ni, seperti saya dah sebut sebelum ni, pada kebiasaannya saya ambil daripada kitab Tarikhul Islam bersama tahqiq Bashar Awad Ma'ruf, Dr. Bashar Awad Ma'ruf. Sebab dia ada buat dalam kitab lain tak ada, situ ada. Paling-paling tak boleh pun dia akan sebut begini. Antara itulah, antara 91 hingga 100. Mungkin 91, mungkin 92, mungkin 90, tapi antara itulah dalam masa 10 tahun. Dia ada bagi juga agak-agak secara umum gitu. Tapi secara tepat tak dapat juga secara tepat. Setakat itu je lah yang ada. Setakat itu je lah yang ada. Yang umum kitab-kitab lain kalau kita cari penat lah. Saya dah sebut dah, kalau nak cari agak-agak lah secara ramban, secara kasar tu dalam kitab tu. Sedangkan dia ada dua lagi versi dia, Tarikhul Islam tu. Dalam dua versi lagi tak ada ni. Sebab dia pentahqiq, bukan pengarang asal. Bukan Imam Zahabi tu buat dah. Ni orang sekarang, iaitu Dr. Bashar Awad Ma'ruf. Daripada Abdullah bin Umar. Ini pun dah kita bertemu dah. Tak perlulah kita sebut lagi tentang dia, biodata dia. Kata beliau, sesungguhnya aku pernah naik ke atas sutuh rumah. Ke atas sutuh rumah. Kita terjemah sutuh. Sutuh tu maknanya bahagian atas yang rata. Itu sutuh. Di negara kita ni, sebab negara kita ataupun inilah dekat-dekat kita Nusantara ni, kita ada rumah macam tu. Kalau ada di mana-mana lah. Di mana-mana sistem pengaliran dia tu bagus. Kalau di umumnya, rumah-rumah biasa ni, gini. Gitu. Sebab hujan banyak. Kalau bertakung lama-lama duduk betul begitu boleh jadi meresap air kat celah-celah tu. Kalau merekah, kita kata simen dia tu, boleh jadilah lama-lama. Sebab itu orang tak buat begitu. Terutamanya zaman dahulu.
Zaman sekarang ni pun sebab ada kemudahan tu lah, dia sistem pengaliran air dia tu bagus lah. Dia buat tu bagus. Dia tidak jadi lekat takung gitu. Kalau zaman dahulu negara-negara Arab atau negara-negara lain lah yang panas tu, tujuan dia buat begitu, rumah tu yang tujuan dia buat rata tu ada sutuh dia panggil. Ada sutuh. Saya pun tak tahu nak terjemah sutuh ni bahasa Melayu ni. Nanti cuba tengok dalam kamus ni. Itulah yang saya sebut tadi, sutuh tu. Naik atas sutuh rumah. Maknanya rumah Nabi tu ada sutuh lah. Rumah Nabi ada sutuh. Ada bahagian atas dia. Dan bahagian atas tu dia rata. Apa tujuan? Itulah yang saya sebut tadi. Negara-negara panas, dia tidur di atas tu. Musim panas. Jadi musim panas, mereka tidur di atas bumbung tu. Di atas sutuh tu. Kalau kita kata bumbung, kita akan nampak macam bumbung rumah kita tu. Yang curam gitu. Tidak, ni bumbung yang rata, flat. Apa tujuan dia buat begitu? Dia nak tidur lah di atas tu. Dia boleh tidur. Zaman dulu lah, cerita zaman dulu. Saya pun cerita semasa saya duduk di India dulu. Negeri panas juga. Ketika sejuk tu tak sejuk sangat. Ketika panas tu memang kita tidur di luar lah. Ada yang tidur di atas sutuh tu. Ataupun tidur di kawasan terbuka di hadapan rumah tu. Memang rumah dia buat begitu. Dia mesti ada kawasan yang kena cahaya matahari. Kalau hujan pun kena. Ada dalam rumah tu. Tapi dia sistem dia ialah bentuk rumah macam tu tak nampak di tempat kita. Kita terpaksa tidur makna duduk bilang bintang. Tak risau nak hujan, tidak hujan. Jadi sutuh. Cuba tengok ni, sutuh. Sebenarnya bahasa Arab tu sathul ma', permukaan air. Sutuh tu jamak. Tapi kita pakai jamak. Itu bahasa Melayu ni kan. Macam kita kata ulama lah. Ulama ni jamak. Tiba-tiba bahasa Melayu diguna untuk satu orang. Dia tu ulama. Ulama kita lah dia. Padahal alim. Dia guna jamak. Macam mana? Sama juga sutuh ni. Sutuh tu jamak. Tapi kita tak guna mufrad dia. Sutuh ni cuba tengok dalam kamus Melayu ni. Kamus Dewan ni. Atap rumah yang rata. Yang diperbuat daripada batu. Dan dilapisi dengan tanah. Itu sutuh. Itu sutuh. Jadi naik atas sutuh tu lah. Sutuh rumah. Gitu yang disebut. Sutuh rumah. Kita ada nota di sini. Saya nak, kalau boleh, sesiapa baca lah pula sini. Nota 80. Silakan. Siapa nak baca? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Siapa ni? Saya Fuad. Fuad. Sihat Fuad? Okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sila baca. 80 ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya ialah di atas sutuh rumah Hafsah. Ala saqfi baiti Hafsah. Sebagaimana tersebut dengan jelas di dalam riwayat Muslim dan Tirmizi. Di sini dia sebut alal bait. Cuba perhati perbezaan lafaz di riwayat tu. Dia kata ala zahril bait. Zahr makna belakang, di atas belakang rumah. Belakang rumah tu maksud sutuh lah, di atas sutuh rumah. Rumah siapa? Tak sebut. Jadi di sini kita tengok beberapa perbezaan lafaz riwayat. Dalam Muslim, dalam Tirmizi, dia sebut dengan jelas. Ala saqfi baiti Hafsah. Bukan ala zahril bait, tidak. Riwayat ni juga. Sebab apa? Sebab perawi di bahagian bawah tu kan dia berbeza-beza tu. Ala saqfi baiti Hafsah. Gitu. Teruskan. Lafaz riwayat berbeza di sini. Selain lafaz riwayat Muslim dan Tirmizi itu, terdapat 4 lagi lafaznya seperti berikut. Ala zahril baiti. Yang pertama ala zahril baiti
di atas bumbung atau sutuh rumah. Ini adalah lafaz riwayat Abu Daud. Tadi kan kita tengok, cuba tengok tu. Ala zahril bait. Ni lafaz riwayat Abu Daud. Ala zahril bait. Zahri itu apa makna? Belakang, makna dia asal. Tapi di sini maksudnya sutuh lah. Teruskan. Yang kedua, ala zahri baitin lana. Betul ya mana? Betul. Di atas bumbung atau sutuh rumah kami. Ini adalah lafaz riwayat Bukhari di dalam sahihnya, Malik di dalam muwatta'nya, dan Asy-Syafi'i di dalam musnadnya. Gitu lafaz dia. Teruskan. Yang ketiga, ala zahri baitina, di atas bumbung atau sutuh rumah kami. Ini adalah lafaz riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, Ibnu Majah dan lain-lain. Yang keempat, ala baiti Hafsah, di atas rumah Hafsah. Ini adalah lafaz riwayat Ahmad, Tirmizi dan Ad-Daraqutni. Cuba tengok. Tapi maksud dia sama kan? Orang akan faham. Tapi lafaz dia tu berbeza-beza. Kalau kita tengok kitab ni gini, tengok kitab ni begini. Teruskan. Cara menjamakkannya ialah dengan berkata, Ibnu Umar mengaitkan rumah yang dinaikinya dengan dirinya sendiri, dengan dirinya secara majaz. Kerana ia adalah rumah kakaknya Hafsah. Mungkin juga beliau mengaitkan rumah berkenaan dengan dirinya kerana melihat kepada kesudahannya, memandangkan beliaulah yang mewarisi rumah itu dari Hafsah, tidak saudara-saudaranya yang lain. Ini kerana Ibnu Umar adalah saudara seibu sebapa Hafsah. Jadi saudara Sayyidina Umar ni kan dia bukan seorang, isteri dia, beberapa orang. Jadi saudara seibu sebapa dengan Hafsah ialah Ibnu Umar. Jadi dari segi pesakanya dia lebih utama daripada yang lain-lain sebab dia ada saudara seibu sebapa. Jadi Hafsah meninggal dunia dahulu, Ibnu Umar menerima rumah itu sebagai pesaka. Jadi dia kata rumah kami, rumah Hafsah, kenapa berbeza-beza tu? Dia di atas bumbung atau sutuh rumah kami. Di atas bumbung sutuh rumah kami juga di sini. Baitil lana, di atas sutuh sebuah rumah kami. Jadi di atas sutuh rumah yang maklum lah. Maksudnya kita boleh jamak semua ni riwayat-riwayat yang berbeza-beza walaupun berbeza lafaznya. Salah satu kaedah dalam ilmu hadis ialah cuba menjamakkannya, mengkompromikannya. Kita kata macam mana? Rumah Hafsah tapi dia kata rumah dia. Itu secara majaz sebab dia adik-beradik. Bila adik-beradik rumah tu seperti rumah kita lah. Kita kata rumah saya padahal rumah ayah dia. Bukan rumah dia sendiri, dia kata rumah saya. Itu secara majaz lah tu panggil, bukan rumah dia betul-betul rumah dia sungguh, rumah ayah dia. Tapi boleh kita guna begitu. Dalam bahasa Melayu pun biasa orang guna begitu. Marilah jalan rumah saya. Pada hadiah baru sekolah rendah. Marilah rumah saya. Padahal rumah itu sebenarnya rumah ayah dia. Tapi dia boleh kata itu secara majaz, itu maksudnya. Ataupun kadang-kadang dikaitkan dengan rumah kami itu maksudnya rumah dia sendirilah. Melihat kepada kemudiannya jadi rumah dia bila dia mempesakai Hafsah itu. Itu maksudnya. Kalau kita kata ala zahril bait, di atas bumbung atau sutuh rumah saja. Rumah yang maklum lah maksudnya. Rumah yang maklum itu rumah Hafsah lah. Ibnu Umar mengatakan rumah itu rumah Hafsah pula kerana itulah rumah yang diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Hafsah untuk diduduki. Sebab tu betul juga dia kata rumah Hafsah. Kalau dia kata rumah Nabi pun boleh. Tapi dia tak kata begitu. Sebab kalau rumah Nabi, rumah Aisyah pun rumah Nabi juga, rumah orang isteri lain pun rumah Nabi juga. Tak jelas. Tapi kalau kata rumah Hafsah tu lebih jelas lah. Kenapa dia kata begitu?
Kalau dia kata rumah kami, pun betul juga. Sebab kemudiannya dia yang dapat rumah tu. Jadi benda-benda begini kena perhati. Lalu aku ternampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bertinggung di atas dan seterusnya, ternampak 81 di sini. Apa ni Fuad tadi? Silakan baca lagi, teruskan. 81. Ibnu Umar ternampak secara kebetulan sahaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan itu. Beliau tidak bermaksud pun naik ke atas sutuh rumah untuk melihat cara bagaimana baginda buang air. Tidak juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya naik melihatnya. Maka tidaklah patut hukum untuk umat diambil daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berlaku secara sulit dan tersembunyi itu. Jika memang buang air dalam keadaan menghadap atau membelakangi kiblat itu diharuskan untuk umat, Rasulullah SAW tentu sekali telah menyatakannya secara terbuka dan jelas seperti mana baginda melarangnya. Demikianlah kata orang yang tidak mengharuskannya. Orang yang mengharuskan perbuatan seperti itu pula berpegang dengan hadis ini. Alasan mereka ialah perbuatan Nabi SAW yang dilihat oleh Ibnu Umar itu. Bagi mereka, perbuatan Nabi SAW pada dasarnya adalah untuk diikuti. Tidak boleh sembarangan kita mengatakan ia khusus dengan Nabi SAW sahaja. Kecuali ada dalil lain yang terang menyatakannya. Imam Abu Daud termasuk dalam ulama yang mengharuskan membuang air dengan menghadap kiblat atau membelakanginya dengan syarat seseorang itu berada di tempat yang agak tertutup. Kerana itulah beliau mengadakan bab rukhsah ini secara berasingan setelah mengemukakan bab yang melarang daripadanya. Itu ceritanya. Jadi kita boleh tahu pengarang ni dia kecenderungan dia ke mana. Salah satu dia cenderung ke situ, boleh, terutamanya dalam keadaan-keadaan tertentu, dalam keadaan-keadaan yang kita bukan pilih lah, kita tak ada pilihan, boleh macam tu. Macam sekarang ni bilik air tertutup, walaupun dengan menghadap kiblat pun bolehlah dalam keadaan tu bagi dia. Setelah dia bawa dah sebelum ni bab yang melarang tu, yang jadi pegangan orang-orang yang kata haram tu. Walaupun dalam di tempat tertutup pun tak boleh juga. Jadi soalannya Imam Abu Daud nak cerita ni hadis ni macam mana pula hadis-hadis ni. Imam Abu Daud salah satu peranannya, salah satu kerja dia, salah satu tugas dia ialah menyatakan dalil bagi masing-masing ulama yang berbeza pendapat dalam bab hukum. Kenapa ada perbezaan pendapat? Sebab itu dia mari dua bab. Bab yang melarang dan bab yang mengharuskan. Nak ceritanya, orang yang melarang tu, dia pegang dengan hadis. Yang melarang tu, orang yang mengharuskan, dia pegang dengan hadis. Yang mengharuskan, membolehkan tu. Jadi, Imam Abu Daud buat mari semua dalil-dalil bagi masing-masing imam-imam tu. Ahli-ahli mujtahid itu, mereka ada dalil masing-masing. Jangan kita duduk berkelahi. Sama kita mengata, tuduh-menuduh antara satu sama lain. Dia mengatakan kamu tak kena. Sebab masing-masing tu ada dalil. Kalau selagi dah ada dalil, tak boleh kata apa-apa lah. Nak ikut ini, ikutlah. Jangan kata kepada orang yang tak ikut. Jangan kata apa-apa. Gitu maksudnya. Sebab yang buat ni pun dia ada dalil juga. Mungkin kamu kata dalil kamu kurang kuat. Tak apalah. Kamu dah berasa kuat, itu peganglah yang kamu berasa kuat tu. Boleh jadi yang sebalik tu katanya dia pegang tu lebih kuat. Lebih praktikal. Kalau tidak lebih kuat pun lebih praktikal. Sebab kita bukan nak sembahyang. Nak sembahyang baru kena menghadap kiblat. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Kena menghadap kiblat lah di mana-mana pun. Kalau nak sembahyang. Ni bukan nak sembahyang, nak buat air. Jadi tak perlulah ketat sangat, terikat sangat. Ya kalau kita ada pilihan, misalnya kita orang senang, kita buat rumah, daripada awal lagi kita rancang.
Cari apa ni kita kata arkitek, lukis plan rumah kita tu memang tidak menghadap kiblat. Kita bagi arahan kita. Tak apalah. Kita orang senang, kita orang kaya, kita boleh buat rumah sendiri. Kita pakai yang tu. Tapi bagaimana dengan orang yang menyewa misalnya, ataupun beli rumah yang sudah siap dah. Dia ada kepentingannya di situ. Kalau nak beli rumah yang nak ambil kira benda-benda gitu, dalam keadaan masyarakat yang tak faham, kalau masyarakat tu faham, apa nama ni kita kata kontraktor ataupun pemaju tu yang faham, dia bincang daripada awal lagi dengan majlis bandara, dengan kerajaan, dengan apa, memang buat begitu dah. Daripada awal lagi dia tak payah suruh. Tapi kita ni dalam hidup ni macam-macam yang kita bertemu. Jadi Islam tidak suruh kita susah. Benda yang boleh kita ada kelonggaran, kita ambillah kelonggaran itu. Itu maksudnya. Jadi dia ternampak. Bagi orang-orang yang tak terima, dia kata, pernahkah Nabi kata, kamu bolehlah buat begini, menghadap. Seperti mana dia kata, dulu aku larang kamu pergi kubur, ziarah kubur. Sekarang ni pergilah ziarah kubur. Adakah begitu? Dulu aku larang kamu menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang air. Sekarang ni kamu menghadaplah atau membelakangilah. Tak kisah. Adakah lagu? Tak ada. Yang adanya yang diketahui oleh sahabat secara terserempak, secara tidak sengaja. Tiba-tiba dia ternampak. Jadi bagi orang yang kata tak boleh tu, dia bahas akal lah orang kata. Kalau mazhab Hanafi memang tak boleh. Memang dia tekan situ. Menghadap kau membelakangi, kau di tengah padang, kau di dalam rumah, kau tak boleh. Jadi maknanya kalau nak buat rumah yang jaga ni, tandas ke arah mana orang pokok tu dulu, dia akan jaga. Dia akan ambil kira sebab bagi mereka haram. Dia akan ambil kira kalau dia Muslim yang baiklah. Dia akan jaga. Dia katalah, hujah-hujah mereka. Kita belajar di sana, kita biasalah dengar benda-benda begini. Dia kata tak jelas lagi tu Ibnu Umar naik. Boleh jadi Nabi terkejut, dia kata. Nabi terkejut, Nabi pun cuba berpaling lah. Dia tengok tu ketika Nabi berpaling tu, kebetulan berpaling tu ke arah membelakangi kiblat. Asalnya dia tidak begitu. Tapi oleh kerana dia terkejut. Boleh jadi. Dan Ibnu Umar pun bukan tengok setelah nampak tu, tengok lama. Bukan. Bila tengok tu dia alihlah pandangan dia tu. Sekali, orang kita kata sekali sepintas. Sekilas pandang saja. Sekali lalu saja orang kata tengok tu. Lepas tu dia berpaling lah. Takkan dia nak tengok terus. Itu tak beradab pula. Jadi, kamu nak ambil kira ke keadaan macam ni? Nak buat hukum untuk umum? Lepas tu itu Nabi lain. Nabi boleh jadi khusus untuk dia, boleh jadi dia ada keuzuran dia. Boleh jadi. Lepas tu kalau lawan hadis qauli dengan hadis fi'li, itu perbuatan Nabi. Hadis fi'li ada ni, hadis Abu Ayyub yang kita dah baca dah sebelum ni di bawah bab larangan itu, jelas. Itu hadis qauli yang Nabi sebut, Nabi kata. Jadi untuk umum ni hadis qauli itu lebih kuat. Sebab kalau yang Nabi buat boleh jadi khusus untuk dia. Ada kemungkinan itu. Walaupun pihak ni kata, kamu kena bawa dalil lain. Nak kata khusus tu. Tak boleh. Abu Andaya saja ni khusus untuk Nabi. Bahkan bagi kita, segala perbuatan Nabi yang dia tidak kata apa pun untuk diikuti pada dasarnya. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan itu khusus dengannya. Baru kita kata khusus. Bahas panjang lah. Masing-masing. Peguam sebelah ni, peguam sebelah ni kan. Bincang panjang. Di atas dua batu bata dalam keadaan, mana batu bata ni dah lah dulu. Dalam keadaan menghadap Baitul Maqdis. Untuk buang air. Menghadap Baitul Maqdis. Boleh Fuad baca lagi? Silakan. Boleh. 82. Di dalam Sahih Muslim, Musnad Ahmad, Mustakhraj Abi Awanah dan lain-lain, selepas ini terus disebut Mustadbiral Qiblah. Bermaksud dan membelakangi qiblat.
Di dalam Al-Muntaqa, Ibnul Jarud dan Sunan At-Tirmizi tersebut dengan lebih jelas lagi kiblat yang dimaksudkan itu. Begini lafaznya, mustadbiral Ka'bah. Ini dan membelakangi Ka'bah. Mana dah dalam keadaan menghadap ke arah Baitul Maqdis dan membelakangi Kaabah. Cuba tengok ni. Ini riwayat Tirmizi. Mustaqbila, di sini dia tidak kata mustaqbila Baitul Maqdis. Mustaqbila Syam, mustadbiral Kaabah. Dalam keadaan menghadap ke arah Syam, jadi Baitul Maqdis tu ke arah Syam lah, di arah Syam lah. Mustadbiral Kaabah. Dalam keadaan membelakangi Kaabah. Jadi dalam setengah-setengah riwayat membelakangi kiblat. Jadi kiblat yang dimaksudkan itu ialah Kaabah. Jadi jelas dari sini bukan menghadap Kaabah, tetapi membelakangi Kaabah. Riwayat ini memang menunjukkan begitu. Tapi Imam Abu Daud faham bila membelakangi boleh, menghadap pun boleh jugalah sebab hukumnya sama. Hukumnya sama. Ini dalam Tirmizi. Baiklah. Kedudukan hadis ke-12 sahih. Yang kita baca tadi, hadis itu sahih. Ia diriwayatkan juga oleh Malik, Bukhari, Muslim, Ahmad, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah dan lain-lain. Hadis ini dijadikan dalil oleh orang-orang yang berpendapat harus menghadap dan membelakangi kiblat secara mutlak. Secara mutlak. Mutlak ni tak kira lah di mana pun. Keadaan macam mana pun. Di tanah lapang ke, di tempat tertutup ke, tak kira. Tidak kira sama ada di dalam bangunan dan tandas atau di tanah lapang dan kawasan terbuka. Ia dipercayai sebagai nasikh. Bahkan setengah-setengah ulama kata hadis ini memansuhkan semua hadis-hadis yang melarang yang kita dah baca sebelum ni, dalam bab sebelum ni. Ia memansuhkan. Ia memansuhkan semua tu. Yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub dan lain-lain. Semua hadis-hadis yang kita dah baca sebelum ni yang melarang itu, hadis Ibnu Umar ini memansuhkan, kata mereka. Jadi yang dilarang tu mana tak boleh pakai dah bahkan sekarang ni. Tak boleh pakai sebab sudah mansuh. Kalau sudah mansuh mana tak boleh pakai. Kecuali kita kata tidak mansuh. Cuma itu nak menunjukkan yang terbaik. Begitu. Yang ni pilihan. Yang ni pilihan. Rukhsah. Yang apa ni? Yang melarang itu yang asal, hukum yang asal. Yang ni rukhsah. Mana kedua-dua je boleh pakai. Kalau nak kira yang terbaik, mana pakai yang tu. Kalau yang ni dalam keadaan darurat ataupun dalam keadaan tertentu, boleh kita pakai juga. Kedua-duanya tak perlu kata mana-mana daripadanya mansuh, tak perlu. Ada yang kata begitu. Jadi pendapat ulama ni ada beberapa lah. Orang-orang yang berpegang dengan hadis-hadis yang melarang menghadap dan membelakangi kiblat secara mutlak mentakwilkan hadis Ibnu Umar ini dengan mengatakan walaupun ia sahih tetapi masih terdapat kemungkinan yang boleh meragukan ketepatan peristiwa tersebut. Dia kata betul sahih, betul ada dalam Bukhari, dalam Muwatta, apa semua tu ada, betul. Tapi yang larang tu pun ada dalam Bukhari juga. Jadi ada, sebab ada kemungkinan. Yang tu jelas dia sebut. Jadi ada kemungkinan lagi. Apa kemungkinan itu? Ada kemungkinan baginda terkejut dengan kehadiran Ibnu Umar lalu berpusing. Kebetulan membelakangi kiblat dengan tujuan agar lebih terlindung. Ibnu Umar yang menganggap perbuatan tersebut harus lalu berijtihad. Jika di dalam binaan tidak mengapa membuang air dengan menghadap atau membelakangi kiblat. Itu dia buat kesimpulan sendiri. Gitulah. Boleh jadi. Boleh jadi. Sebab orang tak tanya lagi detail dia. Kamu tengok tu terus ke ataupun kamu tengok sekejap, sekali pandang, lepas tu kamu berpaling ke lain. Kalau sekali pandang saja boleh jadi macam tadi, anda yang tadi. Bagi orang yang tak terima lah, dia kata begitulah. Yang senangnya kita kata yang tu pun kita terima juga, yang ni pun kita terima juga, cuma dalam keadaan-keadaan lah, keadaan-keadaan begitu. Pada pendapat penulis, kesemua ijtihad yang telah dikemukakan oleh para ulama itu
boleh diterima dan diamalkan mengikut keperluan dan keadaan. Bagi saya itu yang terbaik. Pakai semua. Tak perlu kata mana-mana mansuh. Mungkin pada suatu peringkat Nabi SAW ingin mengingatkan umatnya supaya mentakzimkan Kaabah. Keadaan yang sama boleh dilihat dalam banyak arahan baginda yang melarang sesuatu perkara tetapi membenarkannya semula, ataupun pada peringkat awalnya tidak diharuskan namun kemudiannya dibolehkan. Contohnya arahan supaya mengambil wudu setelah memakan daging yang dimasak dan larangan daripada menziarahi kubur. Dua perkara ini kemudiannya telah dibatalkan, yakni dimansuhkan oleh Rasulullah SAW. Begitu. Dibatalkan, yakni dimansuhkan ataupun dibenarkan pula lah, dirukhsahkan kemudian itu. Jadi ada maksud lah. Kalau dia misalnya dalam wuduk tu memakan daging yang dimasak. Al-wudu mimma massathun nar. Dalam setengah-setengah kitab hadis tu tajuk dia buat begitu. Al-wudu mimma massathun nar. Kena berwuduk kerana memakan sesuatu yang dimasak dengan api. Yang dimasak lah. Yang disentuh api. Misalnya kita makan gulai. Kita ada air sembahyang, ada wuduk, makan gulai. Bila makan gulai tu, tentu sekali gulai tu dimasak kan. Bila dimasak, mana wuduk kita batal. Kena berwuduk. Itu maksud bab tu. Al-wuduk mimma massatun nar. Tapi para ulama mengatakan itu hanya suatu ketika sahaja, lepas tu tidak. Seolah-olahnya Nabi SAW nak tanam, nak bagi sesuatu kefahaman tu kepada sahabat-sahabat dia. Dan kefahaman itu dikehendaki dibawa lagi kepada generasi kemudian. Apa? Misalnya nak mengingatkan kita kepada api neraka ke? Dia nak mengingatkan kita kepada api-api ni apa, mari di mana? Api-api dalam dunia ni mari daripada mana? Memanglah kita nak makan kena masak, tapi api tu daripada dia mengingatkan kita kepada neraka. Dan nak menyelamatkan diri daripada neraka kena buat apa? Wudu. Al-wudu mimma massathun nar. Basuhlah, guna air. Air itulah yang memadamkan api. Nak tanam benda tu sebenarnya. Nak tanam benda tu sebenarnya. Nak menarik perhatian kita ke situ. Supaya kita ni ingat neraka. Neraka ni jangan main-main. Jadi cara nak memadamkan api neraka supaya kita terhindar tak kena api tu atau api tu padam untuk kita, kena guna air lah. Tapi guna air daripada guna saja tu tak nampak maksudnya. Wuduk lah. Sebab anggota-anggota kita yang kita basuh dalam wuduk tu, anggota itulah yang membawa kita ke nerakanya. 7 anggota tu masuk ke dalam 7 pintu neraka. Jadi kerana itulah, kalau kamu tak mahu masuk, nak kunci pintu tu, tak masuk, wuduk lah. Kalau kamu ada dosa pun hapus dengan wuduk tu. Situ dia nak bawa ke situ. Nak bawa kepada falsafah wuduk tu. Sebab tu kalau kita tengok hukum-hukum Islam ni dari sudut falsafah dan hikmah, banyaklah. Sebab itu ulama ada tulis buku Hikmatut Tashri' wa Falsafatuh. Hikmat syariat. Hukum-hukum dalam syariat dan falsafahnya. Sebab itulah wuduk tu pun dia ada falsafah dia, bukan saja-saja. Jadi kalau kita lebih faham begitu, lebih nampaklah ajaran Islam itu saling berkait dengan akidah dia. Dia tidak kata amalan wuduk tu wuduk gitu saja, tak tahu apa maksud dah. Dia ada kaitan tu dengan alam kemudian, dengan apa semua neraka yang mungkin kita masuk neraka tu dengan sebab dosa yang kita lakukan dengan tangan, dengan kaki, dengan mulut kita. Jadi nak membersihkan, kita baru tak akan masuk, terkunci untuk kita kalau kita bersih daripada dosa-dosa tu. Mungkin ke situ nak pergi, tapi Nabi SAW bukan mari nak mengajar falsafah. Ahli falsafah akan nampak gitu. Kalau dia otak dia falsafah, dia akan nampak begitulah. Dia tidak akan nampak selapis, cetek Nabi ajar wuduk gitu saja. Dia pergi jauh lagi. Apa benda sebalik ni? Rupanya kalau
kita tengok Nabi ni dari sudut pandangan seorang ahli falsafah, kita akan nampak dia tu ahli falsafah yang paling hebat. Paling hebat. Sebab apa? Segala benda tu dia di belakang dia ada benda. Ataupun dia nak isyarat kepada kita, dia nak ingatkan kita kepada kejadian iblis, syaitan. Jangan main-main, ada satu makhluk yang dijadikan daripada api ni. Apa? Syaitan. Dia tu musuh kamu. Dia peringkat permulaan. Boleh macam-macam. Ataupun Nabi SAW nak menanam semangat bersih di kalangan pengikut-pengikut dia. Makan benda-benda macam tu biasanya dia berminyak, berlemak. Orang Kelantan kata beleming. Beleming. Jadi eloklah kalau basuh tu. Jadi daripada basuh saja, baiklah ambil wudu. Setengah ulama kata wudu di situ wudu lughawi, basuh mulut, basuh tangan. Ya boleh juga. Tapi setengah yang lain kata tak wudu. Sambil wudu tu kita gugur dosa, dapat pahala. Alangkah baiknya kalau begitu. Jadi sebenarnya yang dia nak tanam, nak bagi melekat dalam jiwa umat dia ialah bersih tu. Tengok Nabi SAW ajar supaya bersih. Supaya terutama orang zaman dulu makan tu kan yang berminyak-minyak tu, lepas tu tak basuh. Tikus pun boleh mari kerik tangan tu. Tikus lagi, lipas lagi, macam-macam. Bila bersih, semua selamat kita. Boleh jadi itu maksudnya. Setelah semuanya telah betul-betul meresap dah, difahami betul-betul oleh sahabat-sahabat dia, dia pun bagi kelonggaran. Gitu cara Nabi mendidik sahabat dia. Ini termasuk dalam proses pendidikan. Sama juga ziarah kubur. Dulu dia larang, lepas tu dia benarkan. Sebab apa? Sebab di peringkat awal tu masih banyak lagi saki maki, fahaman peninggalan jahiliah tu berkait dengan kubur. Setelah bersih dah, dia tak ada dah benda-benda yang mengarut dibuat di kubur, dah faham dah, maka Nabi SAW membenarkan. Begitu caranya. Jadi saya rasa malam ni setakat itulah hadis yang ke-12. Yang ke-13 ni tak sempat lagi kita baca. Panjang pula ni. Tak akan habis malam ni. Pukul 11 tak habis lagi ni. Tak habis. Hadis yang ke-13 ni panjang pula cerita ni. Jadi setakat itulah dulu untuk jadi ikut mana-mana pun kita dah dapat ni, Imam Abu Daud dah bagi dah 2 pandangan. Dan masing-masing tu ada dalilnya. Nak bagi faham kepada kita bahawa kamu kena bersangka baik dengan imam-imam besar kita dahulu. Mereka kalau berbeza pendapat, mereka ada dalil. Bukan kerana kerah kepala degil, dah. Dia ada masing-masing ada dalil. Dan mereka kenapa harmoni walaupun berbeza? Sebab faham semuanya bersumberkan, merujuk kepada Nabi SAW. Gitu. Merujuk kepada Nabi. Jadi cara Nabi lah ni semua ni. Yang kita tengok yang khilaf-khilaf tu memang dikehendaki begitu. Khilaf tu ada baiknya. Bukan khilaf tu menjadi malapetaka, tidak. Tapi sebaliknya rahmat. Jadi saya rasa setakat itulah dulu untuk malam ni. Cuma mungkin kalau ada apa-apa kemuskilan atau persoalan setakat ni, silakan. Ada? Ada satu soalan Maulana. Silakan. Untuk menentukan arah kiblat ni, contohnya untuk solat lah, kita guna sekarang ni teknologi macam handphone, apps tu. Jadi dia tu dipanggil tahap yakin ataupun tahap zon tu, guna apps tu. Zon sahaja. Zon ni sudah memadai dalam bab hukum hakam. Sudah memadai. Tidak jadi kesalahan lah. Kalau bab akidah lain, ini semua bab hukum, dia zon sahaja. Ya, ada lagi yang lain? Silakan. Terima kasih. Sebab pelajaran ni kita akan bertemu 2 minggu lagi lah. Yang lain tu ada, yang lain cuma yang ni 2 minggu lah. Tapi perbincangan tentang kebenaran ataupun kelonggaran rukhsah ni, perbincangannya panjang lagi. Panjang lagi. Ada satu hadis lagi. Itu lebih panjang perbincangannya daripada yang tadi.
Kalau nak tunggu perbincangan tu pun boleh juga. Macam mana? Cukuplah kot. Setakat itulah dulu untuk malam ni. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.